minta je hari-hari, WhatsApp hari-hari, telefon hari-hari tanpa dia fed up. Jumpa dia minta je, tak payah malu-malu. Kebiasaan pada dia tak rasa bersalah, dia hutang sana hutang sini, dia selesa dengan hidup dia macam tu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, bulan Mac sudah pun tiba. 1 hari bulan Mac anda bersama saya Sugita dan juga Fatin Hamimah Yusof sekali lagi. Kita hat-trick hari ini ke hari ketiga bersama dengan Sugita Chandran dan juga anda penonton di rumah. Kami harapkan untuk 1 Mac 2023 ini ada hari baru, bulan baru untuk anda, lebih bersemangat hari ini. Walaupun hari ini cuaca agak macam menguji kan. Kita macam lambat di perjalanan, jalan jam. Tapi apapun semangat kita kena luar biasa. Betul. Saya rasa jalan sesak disebabkan cuaca, hujan yang turun tidak berhenti-henti sejak malam semalam. Kalau kat area saya dari malam semalam hujan dan itu juga telah menyebabkan banjir melanda di sekitar Johor, Fatin ya. Pagi tadi saya bangun, saya sempat melihat status rakan saya yang berada di Caah. Wow, banjir yang cukup orang kata melanda secara, orang kata banjir kilat lah kan. Betul, tiba-tiba kan. Sangat-sangat mengerikan apa yang berlaku dan ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda. Hujan yang berterusan telah menyebabkan beberapa kawasan di Johor Bahru tenggelami banjir dan setakat pukul 8 pagi ini 1,591 mangsa banjir dipindahkan ke 21 pusat pemindahan sementara. Ya, itu di Segamat yang paling teruk terjejas dan Johor Bahru juga yang kedua paling terjejas, yang mana 560 mangsa telah pun dipindahkan di 6 PPS dan mengikut Jabatan Meteorologi juga keadaan ini akan berterusan hingga ke tahap bahaya sehingga esok 2 Mac 2023. Jadi apa yang boleh kita harapkan, mereka ini mangsa yang terjejas ini mungkin dapat diberikan bantuan sewajarnya secepat mungkin kan Sugi. Sebab apa, kalau kita tengok video-video yang tular di media sosial, keadaannya memang sangat-sangat bahaya. Air tu saya nampak kalau mengikut rakan saya kongsikan dah sampai nak dekat paras bumbung dah. Betul. Tapi itulah kadang-kadang kita tak menjangka benda-benda ni berlaku. Jadi mereka yang tidak ada makanan, bekalan elektrik terputus dalam kesukaran sekarang ini. Apapun saya rasa Fatin, bantuan sudah mula diagihkan tetapi mungkin ada dalam kalangan mereka yang belum lagi mendapatnya. Jadi kami harapkan mereka semua mendapat bantuan secepat yang mungkin. Dan mungkin juga ada di antara mereka yang sekarang ini sedang bercuti dan ini mungkin antara cabaran lah kan ketika cuti sekolah. Ini harapnya dapat dipermudahkanlah urusan kita semua insya-Allah. Okey, baik Fatin, semalam sebelum kita mengakhiri siaran hari Selasa kan saya ada cerita kat awak, saya ada masalah di mana masalah awak masalah dunia ni. Saya tak tahu macam nak tuntut hutang saya. Betul. Saya rasa tu bukan masalah awak je. Saya rasa saya pun pernah rasa mengalaminya juga. Penonton pun pernah juga, tapi tak tahu macam mana kita nak cakap. Kadang-kadang kita kawan ni lah berkira lah, baru nak pinjam sikit berkira, ataupun kawan ni masa gelak je, masa susah nak pinjam duit hilang. Alamak, ada yang macam tu. Tapi tak apalah, hari ini kita akan bincangkan apa yang boleh dilakukan sekiranya kita dah berikan hutang tapi nak tuntutnya susah. Tapi apa kata kita saksikan dahulu kompilasi TikTok berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Saksikan. Bila K1 nak pinjam jangan lupa nanti dokumen ini. Shannon nak tuntut balik wang. IC copy. 2. Letter of the code. Cara macam mana nak tuntut hutang.
Nombor 1, pura-pura nak pinjam duit. Kononnya anda ada masalah kewangan dan anda mengadu kepadanya dan berharap dia pinjam duit kepada anda dan pastikan duit yang anda nak pinjam tu sama dengan jumlah yang dia berhutang. Nombor 2, mengikut perkembangan penghutang. Jika anda terdengar dia mendapat gaji, allowance, bonus, harta pusaka ke, anda perlu pantas untuk menelefon atau berjumpa dengan dia untuk menuntut hutang anda. Nombor 3, jangan hilang jejak. Pastikan anda mempunyai maklumat tentang keluarga penghutang seperti alamat ataupun nombor telefon. Jika penghutang lepas tangan, anda boleh meminta hutang daripada keluarga penghutang. Nombor 4, ayat-ayat hikmah. Jika si penghutang masih tak faham bahasa, anda boleh menggunakan ayat-ayat hikmah seperti di atas ini untuk menginsafkannya. Nombor 5, jangan malu. Si penghutang akan menggunakan kesempatan ini untuk memijak kepala anda jika anda malu tak kena tempat. Hei, siapa yang berhutang ni? Bonus, anda juga boleh menggunakan saluran undang-undang melalui Mahkamah Sivil. Bayaran serendah RM30 tanpa peguam. Mahkamah akan mengarahkan si penghutang untuk membayar hutang anda dalam masa 30 hari. Okey. Tegas betul dia punya tips dia kan. Ayat-ayat hikmah dia. Dalam banyak-banyak tu saya rasa saya tak berapa setuju yang dia kata kalau nak balik kita punya wang tu kita minta pinjam. Tapi kalau dia cakap macam awak duit awak hari tu pun saya tak bayar lagi. Itulah pasal dan saya setuju dengan komen yang dah pun dikongsikan di Facebook daripada Ella Dandelion. Kata dia umpama macam kita pula yang berhutang kan? Betul. Kita yang bagi dia hutang, kita nak ambil balik duit kita tapi kita pula yang macam berpura-pura kita perlukan duit kita semula. Jadi kami nak dengarkan pandangan anda. Mungkin anda sendiri ada situasi yang anda inginkan penjelasan. Anda boleh terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI dan kongsikannya di sana. Ya, insya-Allah kejap lagi kita akan panjangkan dari sudut keadilan dan juga dari sudut agama daripada panel-panel di studio. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya, ada. Kita ada pengalaman yang bila berhutang kita minta memang susah. So kita punya solution dia, cara dia minta je hari-hari, WhatsApp hari-hari, telefon hari-hari tanpa dia fed up. Jumpa dia minta je, tak payah malu-malu. So certain orang kalau hutang malulah, segan nak minta, tak boleh. Kalau saya terus direct pergi minta sampai dapat. Walaupun dia susah nak bayar, kita minta ansur-ansur. So itu cara. So kalau boleh dah tahu macam itu, lepas ni boycott dia untuk bagi hutang. Pengalaman untuk hutang ni sebenarnya ada banyak. Tapi biasa kadang-kadang kita kena faham kawan kita dalam keadaan kesusahan. Jadi kita cuba bantu dia lah. Tapi sometimes ada orang dia ambil kesempatan atas kebaikan kita tu. Jadi sebagai orang Islam kadang kita baik halalkan je. Kalau tak banyak lah. Kalau banyak tu kita try lah. Lagi kita, kalau boleh try, kita try minta. Tapi kalau dia tak mampu bayar, kalau boleh kita halalkan lah. Dia terpulang kepada individu itu sendiri. Dia punya pribadi dia macam mana kan. Kalau macam dia faham agama, dia akan tahulah hutang tu mesti kena bayar. Tapi bila berhadapan dengan orang susah nak bayar hutang ni, memang kita tak boleh nak buat apa. Sebab benda tu mungkin dah menjadi habit dia kan, tabiat dia. Macam berhutang tu sesuatu kebiasaan pada dia. Dia tak rasa bersalah, dia hutang sana hutang sini. Dia selesa dengan hidup dia macam tu. Bagi saya dia macam sometimes dia jadi satu habit. Dia pinjam orang duit, lepas tu dia tak bayar. Dia satu habit. Tapi kalau orang tu dia betul-betul dia nak pinjam pasal masalah kewangan ke apa, kalau orang tu dia mampu, dia akan bayar selalunya. Pengalaman saya lah tu, dari segi pengalaman saya. Tapi sometimes orang dia jadikan tu satu habit. Dia pinjam orang betul tak nak bayar. Lepas tu sometimes bila dia block terus kita punya number macam tu lah. Okay, biasa kalau yang jenis suka pinjam hutang kan, dia nak lihat bayar, dia jenis kategori dah terbiasa, dah jadi habit. Dia dah biasa tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Ada jenis pinjam memang tak nak bayar pun. Niat dia memang tak nak bayar. Kalau kita pinjam nak bayar, kita akan bayar walaupun ansur-ansur. Dia jenis pinjam, buat dang, lihat, itu orang confirm memang tak nak bayar ni. Semua orang ada masalah hutang lah. Sama. Pening lah. Okey, saya suka akak yang last tu tadi. Dia kata dia tutup lubang, dia gali lubang sebab dah jadi kebiasaan. Betul. Tapi yang sebelum tu mengatakan yang kalau orang mampu dia akan bayar balik hutang. Tak semua. Saya rasa ada yang mampu tapi dia macam dah terlalu selesa. Tak apalah, dia tak tanya, tak payahlah bayar. Kan? Ini adalah kata satu mentaliti ke, ataupun ini boleh juga dikaitkan dengan disiplin dalam kehidupan kita. Tak apa, anda jangan kata runsing, kita
kita ada dua tetamu kita di studio hari ini akan menyelesaikan masalah anda. Betul sekali, menyelesaikan dengan baik. Dari sudut keadilan dan juga dari sudut Islamnya kita akan kongsikan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya kita nak tuntut hutang kita ni. Kita bersama dengan Puan Nur Zabita Muhammad Nur selaku Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Pertama kali ya? Ya, bersama dengan awak bersama dengan Fatin pertama kali lah dengan cerita ni. Okey. Kita dah bersama juga dengan pendakwa bebas yang tidak asing lagi bersama dengan wanita hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Jazan Abdullah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur sihat. Tadi saya kata Ustaz dah best friend saya dah. Best friend WHI lah. Best friend anda di rumah juga. Okey, baik. Tadi katanya mereka berdua akan bantu menyelesaikan masalah dengan memberikan nasihat tetapi bukan dengan membayar hutang. Tidak. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan bertanya kepada Puan Zabita dahulu. Bila bercakap mengenai hutang, biasanya kita kaitkannya dengan wang, betul? Tapi adakah hutang ni material juga, barangan juga boleh kita katakan hutang? Dia kalau barangan, contohlah kita pinjam kereta kawan. Bila kata ada barang atau dari segi wang, maka kita kena pulangkan balik. Jadi konsep hutang tu macam mana pun kena bayar. Tapi saya nak ingatkan satu perkara lah. Bila isu hutang ni timbul, apabila kadang-kadang kita tak ada pembuktian. So yang pertamanya, elakkan bagi secara tunai. Jadi kalau boleh kan kita ada transfer online sebab bila mana kita bagi secara tunai itu datang penafian. Mana ada hari itu tak pernah bagi pinjam pun. Dan seterusnya kalau boleh pastikan secara bertulis. Kadang-kadang orang tanya kalau saya bukan peguam boleh tak saya nak buat pinjaman, maknanya perjanjian lah. Boleh, tak ada masalah. Isikan nama, butiran, berapa amountnya, bila jumlah patut bayar dan seterusnya. Kalaulah tak ada juga, kadang-kadang kawan tu mungkin nak cepat, kita pun nak bagi dalam 3,000, 5,000 contoh misalnya. Dia apa yang boleh buat adalah sahkan melalui WhatsApp. Sebab di mahkamah ni sebenarnya bukti WhatsApp, bukti message, email semua diterima pakai. Okey, baik. Dan kita tahu juga kalau kita memberi hutang ni ataupun kita willing untuk nak bagi pinjam sebenarnya Ustaz kan, kita selalu fikir macam kita mudahkan urusan orang, insya-Allah dia mudah, nanti kita pun mudah ataupun kita nak meringankan beban dia. Tetapi 2-3 bulan selepas itu kita pula terbeban sebab apa, dia janji nak bayar sekian tarikh tapi tak dapat. Kita nak minta pun kita rasa bersalah, kadang cakap kita berkira atau macam-macam kan. Mungkin Ustaz sendiri ada pengalaman Ustaz sendiri kalau boleh kongsikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatin, Sugita dan Puan Nur. Sedang betulnya ada rahmat sekalian. Sebenarnya bila program ni dapat dekat tangan saya, yang terlintas pada fikiran saya nak listkanlah siapa yang hutang kat saya nak sebut hari ni. Kan? Betul. Maknanya kadang-kadang kita membantu tapi akhirnya kita jadi orang yang susah. Susah tu bukan apa, sebab kita kadang-kadang kita bantu tu kita ambil pinjam hak orang lain, lepas tu kita nak bantu dia, akhirnya kita yang jadi tanggungan. Baik, bila sebut baru kata hutang ni, sebenarnya ada beberapa perkara lah. Pertama, persoalan kita sekarang, kenapa dia tak nak bayar hutang? Susah sangat bayar hutang. Betul nak cakap macam mana? Yang pertama sebenarnya kalau kita tengok, kalau seorang tu kita bagi hutang, dia belum mampu bayar hutang, tak apa. Hati ni tak ada masalah pun. Dengan bayar hati ni tak ada masalah pun. Kalau kita cakap, tak apa, awak pakai dulu sampai betul-betul awak stabil, awak bayarlah. Kalau awak rasa awak tak boleh bayar, awak cakap saya, awak minta halal, kita akan halalkan. Itu perkara yang pertama. Sebab memang tak mampu. Dan kewajipan seorang Islam, maka kita ada ta'awun, kita kena bantu dia. Sebab tu kalau kita tengok hukum orang minjam ni, dia wajib ni apa benda tu susah. Kita ni daripada dia nanti mencuri, merompak dan sebagainya, lebih baik kita bantu dia. Ya, betul, sebab itu. Tapi kita faham yang kedua jadi haram pula. Haram ni kalau kita bagi dia pinjam, lepas tu dia pergi main judi lah, minum arak lah, apa, tergolek-golek dan sebagainya, itu haram lah. Dan makruh ni apa? Macam tadilah. Suka-suka kita bagi dia pinjam duit, rupa dia beli iPhone. Kita pakai public phone lagi, dia pakai iPhone dah. Contoh kan. Okey, pertama kalau dia susah, okey, orang tak berhutang. Yang kedua apa? Memang niat tak nak bayar. Ni muka ni memang muka kau memberi aku problem sebenarnya. Nampak masalah ni. Nampak nampak. Okey. Sebab kau memang niat tak nak bayar. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga kalau kita tengok sebab apa kau tak bayar? Sebab apa? Dia ambil kesempatan. Okey. Ambil kesempatan sebab dia tahu, takkan Ustaz Asim sebut pasal duit. Asal Ustaz cerita pasal duit, Ustaz. Nampak? Kau ingat muka aku tak makan ke? Kita kan, apa Ustaz? Dia bukan marah, cakap kan. Kamu nak bayarlah kan. Mana maksudnya,
dia ambil kesempatan dengan kebaikan kita, dengan kesabaran kita tu ambil kesempatan. Itu bertangguh-tangguh. Saya bukan tak nak bayar, bapak saya meninggal. Saya bukan tak nak bayar, bapak mentua saya masuk ICU. Saya pun tanya, dah mati semua belum? Belum. Nanti tunggu jangan sampai awak mati sudahlah. Okey, ini bukan cakap kasar, ini cerita masyarakat. Okey. Dan kalau kita tengok yang ketiga, yang keempat iaitu apa? Ada jenis manusia pula dia tak bayar hutang sebab apa? Kalau dia bayar hutang tu macam Sugi cakaplah. Dia rasa rugi. Kan? Dia ada hutang, dia ada kemampuan. Tapi dia tak nak bayar sebab dia rasa aku macam rugi je bayar. Susah sangat nak keluarkan duit. Padahal dia ambil duit kita tu selamba muka. Sampai Nabi sebut seorang yang mampu bayar, dia tak bayar hutang, dia tak bayar hutang, orang tu jadi zalim. Bila orang tu jadi zalim, ingat tahu, dia terdedah dengan doa. Doa orang yang dizalimi Allah makbulkan. Tu takut tu. Okey, itu yang keempat. Dan yang kedua kita tengok okey, tak ada rasa tanggungjawab lah. Kadang-kadang dia dulukan kehendak yang lain. Padahal dia boleh bayar. Tapi dia kata, nak bayar 5,000 iPhone baru lagi bukan. Dia beli iPhone, nampak bayar, nampak tak hutang. Nampak. Kalau kau cakap nak BAA, tahu BAA? Bayar ansur-ansur pun tak apa. Tapi memang kau selamba je kan. Ni cakap bukan marah. Dan yang kelima ingat, lemah iman itulah sebab orang tak bayar hutang. Sebab apa? Dia tak tahu dah Nabi sebut sampai Nabi SAW tidak nak sembayangkan jenazah orang yang berhutang. Sampai Nabi minta siapa nak jamin hutang dia ni. Itu Nabi. Lepas tu apa ni? Nabi sebut besok dekat akhirat kita dah tak ada duit dah. Tak ada amalan. Amalan besok kita haji 50 kali, umrah 320 kali tu akan diberi kepada orang yang betul. Muflislah kita. Lagi apa lagi? Maknanya amalan tidak terangkat. Macam-macam. Amaran yang diberikan kepada kita tapi oleh kerana imannya lemah, mukanya selamba, menyakiti hati orang lain, ingat kamu terdedah dengan doa orang yang dizalimi. Come on, bayar hutang ingat muka ni. Ini semua muka yang pernah memberi hutang. Sebelum nak ke Puan Zabita, mungkin saya nak tanya Ustaz. Sabar Ustaz. Ustaz, kalau bercakap mengenai amalan, ada orang mungkin dia berhutang dengan individu lain, tapi pada masa yang sama nak bersedekah. Patutkah dia bayar hutang ni dahulu sebelum dia bersedekah? Baik. Ataupun kebajikan Ustaz? Macam mana kalau situasi macam ni? Ingat memberi hutang tu sunat. Menuntut hutang tu harus. Membayar hutang itu wajib. Faham tak ada? Amalan sunat dengan amalan wajib didulukan amalan wajib. Yang kau nak bersedekah tu bayarlah hutang dulu. Sedekahlah dekat orang yang dibagi. Kau bayar hutang sebenarnya kau lagi dapat pahala. Daripada kau sedekah, kau menyakiti hati orang lain. Dah 2 kali cakap tau. Ya Allah. Jadi dia clear cut lah. Kalau ada hutang, kita bayar, settle hutang tu dahulu sebelum kita nak bersedekah. Macam geram tak? Nampak sangat. Nampak Ustaz dekat penonton? Semua suka tu. Semua cakap bagus-bagus. Betul. Okey, Puan Zabita, macam mana pula kalau kita, Ustaz dah cakap dah, bayar hutang tapi lihat kadang-kadang ada orang kata elemen lakonan, buat muka kesian, kita pun tak sampai hati kan. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita dah buat surat, kita dah minta dengan cara baik, tapi memang dia dah block lah kita punya akaun, telefon semua kita tak boleh. Macam mana agaknya cara untuk kita nak tarik perhatian si peminjam untuk menyelesaikan hutang mereka? Cara nak tarik perhatian ni kalau lebih tegas lagi adalah ambil kirakan undang-undang lah. Dia di Malaysia ni kita ada tuntutan kecil iaitu 5,000 ke bawah. 5,000 ke bawah ni sebenarnya kita boleh filekan dekat mahkamah, kita tak perlu lantik peguam pun. Kita pergi sendiri dekat carian online ni, tuntutan kecil kita isikan. Ceritalah butiran macam mana, contoh plaintiff ni siapa yang menuntut, defendant ni siapa, jumlah hutangnya berapa. Dan ada kes yang saya pernah hadir dekat mahkamah ni, tuntutan kecil, dia bawa sendiri dan hakim arahkan untuk bayar 4,000 cash. Dan dia keluarkan duit, dia kira. Dan dibayar. Masa tu juga dia bayar. Jadi dalam keadaan macam ni, usaha bila kita buat, tanpa melibatkan kos yang banyak pun sebenarnya tuntutan kecil 5,000 ke bawah. Tetapi ada juga orang yang bagi pinjam. Kadang saya heran juga. Bagi pinjam sampai 50,000, 80,000. Perjanjian tak ada. Tetapi di Malaysia ni jangan risau. Sebenarnya perjanjian tu tak semestinya secara bertulis. Dia dari segi perbuatan pun boleh, dari segi lisan pun boleh. Sebab tu lisan ni kadang-kadang apakah bukti yang nak support kita punya lisan ni? Itu yang datang WhatsApp tu. Contoh, brother bila nak bayar duit saya ni, dia kata nanti sabar. Nanti sabar tu maknanya pengakuan. Cepat-cepat ni kita screenshot. Dan kita bawa bukti itu ke mahkamah.
kita latih peguam untuk tuntut. Jadi kena pastikanlah. Dan satu perkara lagi saya nak sentuh Ustaz cakap tu, saya tertarik dari segi macam kadang orang meninggal dunia. Bila orang meninggal dunia, biasa kita buat pengumuman. Kita kata arwah ni ada berhutang kan. Siapa-siapa yang berhutang dengan maknanya dia berhutang dengan orang tu, sila datang ke depan. Tapi malangnya ramai ahli keluarga ni dia tak bayar yang hutang tu. Apa yang mereka fokuskan adalah mereka bahagi sesama mereka. Tapi kena ingat segala liability dari segi dosa pahala tu dibawa oleh arwah tadi. Ini sangat penting. Jadi kena ingat kalau kita lah waktu kita hidup ni tolong beritahu kepada ahli keluarga saya ada berhutang pada sekian-sekian ni. Kalau berlaku apa-apa pada saya, sebab kadang-kadang si mati ni meninggalkan aset, bukan tak ada harta. Tapi sayangnya ahli keluarga tu dia tak boleh urus dengan betul. Okey, faham. Dan ini perkongsian di Facebook oleh Elvian Toining. Katanya, saya sekarang susah nak percaya orang sebab pernah orang berhutang setahun tak bayar-bayar. Nak habis tahun 2022 baru nak bayar. So di sini agak trauma. Juga bila baca berkata nak pinjam duit boleh. Dia dah macam tak nak macam tu. Okey, baik. Kita sempat mendapatkan pengakuan seorang mangsa penghutang tak bertanggungjawab. Jadi apa kata kita dengarkan pengakuan ini dahulu sebelum kita teruskan perbincangan kita. Kita saksikan. Isu berhutang seringkali dianggap remeh dan tidak penting kerana kurangnya ilmu dalam pengurusan wang harian, terutama ketika berbelanja dan menguruskan wang simpanan. Ada juga sesetengah golongan yang berhutang kerana keadaan semasa yang memaksa. Malah, ada juga yang menjadikan ia satu tabiat negatif. Seperti yang dialami sendiri oleh Farah Najwa, 35 tahun, yang merupakan salah seorang mangsa penghutang. Kini, dia masih lagi mencuba untuk mendapatkan kembali duit yang telah dipinjam oleh rakannya. Peristiwa ini sedikit sebanyak telah memberi kesan yang mendalam buat Farah yang kini lebih berhati-hati dalam memberi pinjaman wang kepada sesiapa pun, termasuklah rakan karibnya sendiri. Saya pada awalnya mula berkenalan dengan kawan saya ni pada masa kami kerja part time sama-sama dulu. Jadi pada 2 tahun tempoh kami berkawan ni, pada mulanya memang okey je. Dia pun memang tak pernah minta untuk pinjam duit saya ataupun minta untuk berhutang dengan saya lah. Tapi masa tu yang saya boleh tengok memang kehidupan dia memang sangat boros lah. Cumanya masa tu saya okey je sebab dia tak pernah minta duit saya. Jadi bagi saya macam terpulang lah kan kehidupan masing-masing. Jadi yang saya ingat lepas tu masuk ke tahun ke-3, barulah ada sehari tu dia bercakap yang dia ingin meminjam duit saya lah. Sebanyak RM2,000 atas alasan sebab dia tak cukup duit untuk ada duit untuk makan dan untuk kos perbelanjaan yang lain lah. Jadi masa tu pun saya fikir okey lah, since dia kawan saya dan dia pun tak pernah berhutang dengan saya, so saya membuat keputusan untuk memberi pinjaman kepada dia lah sebanyak RM2,000. Beberapa bulan lepas tu mengikut waktu yang dia janji untuk bayar balik duit saya tu, saya cuba untuk contact dia, tapi makin lama dia makin menjauhkan diri dan sampailah satu masa dia terus block nombor saya. Saya buat keputusan untuk pergi ke rumah dia dan masa tu juga baru saya dapat tahu dia dah sebulan lebih pindah daripada kawasan rumah tu. Dekat sini saya cuba juga cari dia melalui social media dan sebagainya, tapi memang tak jumpa. Mungkinlah bagi setengah orang RM2,000 tu tak banyak, tapi bagi saya yang hidup sebatang kara, yang saya tak ada family langsung, RM2,000 tu memang banyak sebab tu semua duit yang saya cari sendiri. Saya cuba juga untuk buat report polis, tapi sampai sekarang memang tak ada lagi update tentang apa yang akan terjadi lah pada bekas kawan saya itu. Saya tak tahu nak buat apa. Itu dia pengakuan oleh individu itu tadi, dan saya rasa ramai dalam kalangan anda pun ada kisahnya. Sebab kadang-kadang Fatin, Puan Zabita dan Ustaz, bukan sahaja kawan-kawan yang berhutang dengan diri kita tahu, tetapi ahli keluarga yang rasanya bila dah berhutang mereka terlalu selesa, macam tak apalah nantilah bolehlah bayar kan. Dan kita sebagai ahli keluarga juga, kita macam tak apalah, mungkin dia susah ke, kita segan nak bertanya kepada mereka kan. Baik, apa pun saya nak bacakan komen daripada Lenny Lina Bin. Katanya, cara saya senang je nak tuntut hutang. Udang pun boleh. Tuntut hutang. Saya sindir hidup-hidup. Oto orang akan yang berhutang akan bayar balik kerana malu hendak berhutang dengan saya. Ni lagi satu komen daripada Siti Ilah. Memang perit tuntut hutang. Biasa orang guna alasan nak beli susu anak, tapi
esok up status beli set makeup, lepas tu pergi bercuti sana sini, dah 3 tahun tuntut tapi sepi. Siapakah individu yang berhutang dengan Siti Ella tu? Awas ya. Okey, itulah dia kan. Sebenarnya dari segi disiplin kita, macam mana kita nak minta, kita merintih kan perhatian simpati orang semasa kita nak pinjam tu, macam tu juga kita kena bertanggungjawab untuk kita langsaikan hutang tu. Tapi sekarang ni kan, kalau perasan dekat media sosial, Puan Zavita dan juga Ustaz, kalau sekarang ni memang viral, bukan setakat viral daripada kesalahan ke apa. Mungkin kalau hutang banyak-banyak amount, dah minta cara baik, dah tanya baik-baik, tak dilayan, kita viralkan saja. Kita viralkan je bagi semua orang tahu. Tapi dari sudut Islam ni Ustaz, ialah nampak macam mengaibkan. Tapi sebenarnya kita dah tak ada pilihan. Boleh atau tidak Ustaz sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam Islam, membuka aib orang tu salah. Okey. Itu kena faham, membuka aib orang salah. Tapi membuka kelemahan aib orang tu sebab untuk menjadi pengajaran, takut orang lain kena tu ada keharusan. Itu dah berisi Islam lah. Tapi maknanya bukan niat untuk menghina, bukan niat untuk menyelamatkan insan-insan yang lain. Contohnya dia pernah berhutang dengan saya, ini sekian-sekian ribu, tapi kalau siapa-siapa yang ada di dia ni tak payah hutang. Sebab apa? Pengalaman saya dia hutang belum bayar lagi sampai sekarang. Tak ada masalah pada saya. Cuma apa? Kalau kita bukan untuk niat menaibkan dia. Maknanya kita dedahkan tu sebab untuk menjadi pengajaran. Boleh tak? Ada keharusan. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat tu maknanya bukan kita nak mengaibkan dia. Ataupun orang bertanya pada kita. Orang bertanya tak apa. Tapi kalau kita saja suka, tapi oleh kerana dia pun kadang-kadang itulah masalahnya. Kalau kita ni layan orang jahat, kita je jahat juga tu sebenarnya. Faham tak maksudnya? Dia dah hutang, lepas tu berpoyo-poyo, lepas tu kita ni ya Allah, akhirnya kita layan perangai dia, kita pun jadi jahat juga. Satu. Dan yang kedua, kalau kita tengok buatlah pengurusan hutang tu. Kalau tak boleh bayar tu, bayarlah cara BA, bayar ansur-ansur kan. Tapi dengan sebab kamu tu, kita takut kita ni akan jadi salah. Mungkin salah dari segi undang-undang. Kita tak tahu, ni pakai undang-undang. Mungkin kita publishkan benda tu, dia ni memang tak berhutang, salah dari segi undang-undang. Kita juga kena. Faham tak saya? Dari Islam memang kita kena tutup aib. Itu asasnya, wajib tutup aib. Tapi macam mana? Tapi kita kena faham ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Kadang-kadang kita bercakap itu untuk menyelamatkan orang itu ada satu keperluan. Okey, baik-baik. Cara yang baik Dan mungkin soalan sama boleh kita tujukan kepada Puan Zavita. Dari sudut undang-undang, boleh ke kalau saya nak membuatkan isu ni satu isu di TikTok, buat dia viral, dan itu sahaja cara yang saya ada untuk menuntut balik hutang saya? Bila kita memviralkan seseorang, kita letak gambar dia, lepas tu kita malukan dia, ingat menyebabkan dia berjatuh reputasi, maka pihak tadi tu boleh ambil tindakan. Faham juga di dalam undang-undang untuk perbuatan fitnah ni dia kena ada elemen justifikasi, maknanya berdasarkan situasi yang sebenar. Tetapi kadang-kala orang yang pemiutang ni dia letak gambar si penghutang tu dengan isteri dia, dengan anak dia. Itu masalah dia. Dan kadang-kadang dia akan letak lagi caption tu lah, saya nak cari si penipu ni, ada siapa-siapa kenal. Hutang dengan menipu tu beza. Sebenarnya banyak juga laporan polis yang dibuat. Contoh ada yang kes-kes pemiutang ni dia pergi buat laporan polis, dia kata orang tu scam dia. Tapi sebenarnya asasnya penghutang. Sebab tu bila kita buat laporan polis tu, maknanya laporan tak diteruskan. Beza sebab itu kes sivil. Jadi dalam keadaan ni tolong guna social media secara berhemah. Sebab ada kes yang saya kenalikan sendiri, orang yang dikatakan scam tu, yang dia ambil duit lah, pinjam duit sebenarnya. Saman dia dan mahkamah bagi ganti rugi dekat orang yang berhutang. Nak dapatkan hutang tetapi telah menelan diri sendiri dalam akhirnya kita juga salah. Kan? Okey, ini daripada Umar Uwais. Okey, menipu hutang duit orang sebab nak bergaya, lifestyle macam anak datuk. Bila kita minta duit kita, dia fitnah kita sekampung dan ke mana-mana dia pergi bawa cerita fitnah kita. Sampai sekarang dah 6 tahun masih belum bayar. Ustaz, macam mana ni? Dia pinjam duit orang tu. Lepas tu, orang tu minta duit kat dia. Lepas tu dia pergi canang cerita bukan-bukan dekat orang tu. Last kali dah 6 tahun hutang tak dibayar, nama pun dah busuk, dah orang pun pandang serong dekat si pemberi duit. Duit masih tak dapat lagi ni. Kan orang biasa, manusia ni kalau nak menutup keaiban dia akan buka keaiban orang. Itu manusia. Dia nak tutup keaiban dia akan buka keaiban orang. Satu. Yang kedua, okeylah, saya nak beri nasihat sikitlah. Siapa-siapa yang nak berhutang ni kena ingat baik-baik. Tadi itulah maknanya sampai busuk kan. Itu baru 6 tahun. Saya berapa belas tahun orang hutang saya selama je. Lepas tu hutang tu kahwin buat tu. Dia pinjam dia tu, punya dia diam dia kahwin. Lebih baik aku tak payah bagi dia, aku yang kahwin. Cerita. Nasib baik bini aku tak tengok. Ya Allah, selamat aku. Okey, dia cerita. Okey, baik. Saya nak beri pesan sikit.
bagi orang yang nak berhutang, okey, jangan berhutang kecuali benar-benar terdesak keperluan. InsyaAllah kita orang Islam kita akan bantu. Tapi tolonglah benar-benar. Sebab kalau kamu susah, kita bantu kamu, kita dapat pahala. Satu. Yang kedua, iaitu hargailah pertolongan orang lain. Yang kau nak fitnah orang tu buat apa? Sampai 6 tahun kau dah tak bayar, kau nak fitnah orang tu. Hargailah. Makna orang yang bantu kita ni, tolonglah nilai sikit. Betul tak? Muka sedih ni. Cerita daripada hati ni. Tolonglah nilai sikit. Kan? Kita ni bantu orang tu kerana syaraf, kerana kemuliaan. Sebab tu tolong nilai sikit. Bukan marah, cakap. Yang ketiga, okey, kita tengok apa? Hukum meminjam wajib bayar. Peminjam ingat baik wajib bayar. Kalau tak kamu besok dekat akhirat susah. Kita suruh kamu bayar berapa? Sebab kita nak jangan susahkan kamu di akhirat nanti. Okey. Yang keempat kita tengok perbaiki niat untuk bayar hutang. Kadang-kadang kita dah cukup duit akan diri kita kan. Nak bayar tergaruk-garuk hati pula, nak beli sport rim barulah, nak beli telefon barulah, nak beli pen barulah, tiba-tiba je. Dah macam-macam abang. Macam sebab tu perbaiki niat. Nak bayar hutang, aku mesti bayar hutang. Okey, yang keempat, yang kelima kita, jangan menangguh-nangguhkan pembayaran. Sebab apa? Sebab kalau kita buat janji palsu, maka kita akan merosakkan perhubungan. Berapa ramai orang yang bergaduh? Betul. Adik-beradik bergaduh, kawan, best friend bergaduh, jiran bergaduh, saudara mara bergaduh. Sebab hutang. Hutang satu, jamin satu. Jamin tu hutang juga. Garantor kan? Betul. Kan? Okey. Lepas tu apa ingat? Jangan menunggu orang yang berhutang, jangan menunggu sampai orang yang memberi hutang tu minta. Bayar cepat-cepatlah. Okey. Dan yang akhirnya ingat apa? Bayar lebih-lebih sikit sebab lebih tu mengucapkan terima kasih. Saya hutang awak apa? 15,000. Okey, saya bawa bayar awak 17,000. Itu bukan riba. Itu wang sagu hati, wang kegembiraan, dan aku sanggup terima wang tersebut. Ada cerita. Tapi ingat baik-baik, saya nak sebut sini, tolong jaga baik-baik. Jangan sebab hutanglah kita akan putus saudara, jangan sebab hutanglah kita akan bersengketa, dan jangan sebab hutanglah kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi apa yang Ustaz cakap tadi tu menarik, yang berkenaan dengan guarantor, penjamin tadi tu kan. Memang kita nampak itu dari segi kita punya kata kita bersetuju. Tetapi Puan, bagaimana pula kalaulah sekiranya ada perjanjian ini telah dilakukan, banyak amountnya, tetapi kita bayar dulu. Kita bayar dulu sebagai kita penjamin ni, kita bayar dulu. Tetapi dia tak pulangkan balik sekian amount tu kepada kita, itu dah dikira sebagai hutang yang besar. Mungkin ada tindakan undang-undang yang kita boleh ambil. Dari segi kedudukan undang-undang, bila mana kita buat pinjaman, dia ada peminjam dan penjamin. Selalunya institusi kewangan ni dia akan pergi kepada peminjam dulu. Tetapi bila peminjam ni hilang, lari atau buat tak tahu, dia akan pergi kepada penjamin. Dan kedudukan ni dah menyusahkan sebab ada penjamin yang sampai kena ke bankrapat. Jadi apa yang berlaku? Penjamin ni dia akan bayar dulu jumlah tersebut, dan selepas bebas ke bankrapan, penjamin boleh saman semula peminjam yang asal tu. Tapi saya nak ingatkan dalam segi hutang, sebab komentar tadi tu menarik, dia kata 6 tahun dia tunggu hutang. 6 tahun ni sebenarnya dia kalau ikut akta had masa, selepas 6 tahun kita dah tak boleh ambil tindakan. Jadi kena segerakan apa sahaja yang penjamin tadi tu kena ambil tindakan dekat mahkamah, sebab ada kes yang pernah berlaku di Malaysia yang melibatkan selebriti, yang itu jalan yang betul. Okey, baik. Dan Puan Zabita, mungkin kita boleh membantu penonton-penonton kita menjadi pemiutang yang lebih bijak. Okey, tadi Puan kata kalau dah lebih 6 tahun sepatutnya dah tak boleh mengambil tindakan. Jadi apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Dia 6 tahun daripada tarikh terakhir berhutang. Contoh, katakanlah dia pinjam 2020. Kemudian jangan biarkan sampai 2026 tak bayar langsung. Sekurang-kurangnya bayar 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, sebab tu kita kena selalu follow up. Kita kena selalu tuntut hutang tu. Jadi pemiutang yang bijak. Yang pertama, tolong ada sebarang bertulis ke WhatsApp ke apa. Sebelum nak bagi pinjaman hutang ni, saya sebenarnya nasihatkan sangat-sangat tengok kebolehan dia pulangkan balik. Sebab kalau kita tengok praktis bank, dia nak bagi pinjam, dia bukan bagi pinjam suka-suka. Dia tengok keadaan kewangan. So, dan tengok juga sikap dia tu. Kalau kawan-kawan lain dah pernah cerita, dia ni pernah pinjam duit aku ni tak bayar, saya katakan jangan bagi pinjam. Sebab ni semua akan lead kepada masalah. Okey, satu lagi saya nak tanya Puan Zabita. Kalau kita mengambil pinjaman daripada bank ada interest, bunga kalau kita tak bayar. Lepas tu bank pun kalau amount yang besar memerlukan guarantor, penjamin. Kalau kita nak beri pinjam secara peribadi, adakah kita harus mengamalkan menggunakan penjamin ini? Perlu ataupun tidak? Saya suka soalan Sugita ni. Yang pertama sekali berkenaan dengan interest tadi. Sugita ada mention yang kata pihak bank kalau dia pinjam,
dia bagi interest. Kenapa dia boleh bagi interest? Sebab mereka ni dikawal selia oleh akta-akta tertentu. Betul. Malahan pemberi pinjam wang berlesen memang dibenarkan di bawah akta yang berdaftar ya. Okey, dibenarkan untuk minta interest. Tetapi kalau kita bagi dekat kawan, kita bagi saudara mara, kita tak boleh minta interest. Ianya adalah merupakan kesalahan di bawah akta pemberi pinjam wang berlesen ya, sebab kita tak boleh bagi. Jadi dalam keadaan ni, kita ni kena pastikan kita ikut law tau. Kadang-kadang bila kita buat agreement, pandai-pandai kita letak interest, ada kes yang didakwa balik kat mahkamah. Okey, kena hati-hati dekat situ. Ya, kan? Dan hukumannya tinggi ya, sehingga jutaan ringgit. Okey, jadi kalau saya nak beri pinjam kepada Fatin 10,000 lah. Jadi saya perlukan garantor atau tidak dalam situasi saya nak buat suruh dia sign saksi ke? Garantor ni sebenarnya penjamin ni dia willingly dengan rela hati datang. Kalau kata Sugita nak katalah bagi pinjam duit, tiba-tiba Fatin tak jumpa garantor. Pada pilihan Sugita sama ada nak bagi pinjam kat Fatin ke tidak. Okey, faham. Jadi tak bolehlah paksa orang, tolonglah jadi garantor, aku nak pinjam duit. Tak boleh paksa. Maksudnya tak boleh secara paksaan. Kalau kita nak pinjam, dia tak nak bagi pun kita tak boleh paksaan. Okey, baik. Ustaz, di hujung perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana sebenarnya untuk kita nak jadi macam mana kita nak pungut hutang kita dengan cara yang berhemah juga baik. Tapi Ustaz, ada dalam kalangan penonton kita yang dah pun reda. Maksudnya kalau kau bayar tu rezeki akulah. Tapi itulah kali terakhir aku pinjamkan kau. Betul. Bagaimana untuk kita nak sedapkan hati kita tak nak dendam dan kita belajar daripada kesilapan kita. Baik, satu, bismillahirrahmanirrahim. Kita kena faham bahawa sesungguhnya apa yang ada dalam hidup kita ni, iaitu segala ujian tentang kita itu sebenarnya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang betul-betul, iaitu apa, dapat ilmu dalam kehidupan ni. Satu, kalau orang tipu kita buat hutang, itu untuk dapat pengajaran satu. Yang kedua, belajar cari ubat hati lah. Kalau kita dapat ubat hati kita ni, alhamdulillah. Sebab itu dalam Islam, kalau dia dah tak boleh bayar, kita tengok macam tu, kita halalkan lah. Halalkan tu perit, tapi sebenarnya dia akan mengubat hati kita. Kan? Lepas tu perkara ketiga, ingat maknanya kita kena doakan dia yang baik-baik. Kan? Kalau kita doakan yang buruk pun, dia tak akan jadi masalah. Dia bukan tak boleh menyelesaikan masalah. Doakan yang baik-baik, benar-benar Allah buka hati dia, Allah berilah hidayah dan taufik, benar-benar dia bayar hutang kita. Dan yang keempat dia, kita kena faham maka hendaklah kita selalu ketuk hati dia tu minta hutang. Sebab apa? Kita ingatkan dia bukan suruh dia bayar hutang. Kita ingatkan dia untuk menyelamatkan diri dia daripada dunia sampai akhirat. Betul. Okey, baik, ini komen pedas daripada Khatijah Harun. Di dunia lepas, tunggulah di akhirat. Terbaik tu. Terbaik. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Zabita dan juga Ustaz Jazlan atas perkongsian. Saya kira sangat-sangat bermanfaat dan boleh buka juga mata penonton di luar sana, si peminjam, penghutang dan semua yang terlibatlah. Fikir-fikirkanlah sendiri ya. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Ada sesuatu yang menarik, sejuk-sejuk ni kalau peluk-peluk bantal biasa. Seronoknya selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Betul lah Sugi, cuaca-cuaca macam ni peluk bantal seronok. Oh ya? Biasa. Saya tengah cek kalau ni cukup tak kalau nak kutip hutang saya masukkan terus dalam sini. Cukup Okey, baik. Kita akan tepikan masalah hutang sekejap. Kita nak orang kata tenangkan minda kita dengan sedikit craft, art and craft lah orang kata ya. Okey, kita bersama dengan Puan Hasniza. Ya, saya. Puan Hasniza, banyaknya barang yang dibawa hari ini. Bantal ada, apron ada, pencil box ada, macam-macam ada. Ada ni juga Sugi. Boleh masuk siling, duit siling. Essential oil. Okey. Maksudnya boleh letak jugalah barang-barang makeup kita ke. Boleh. Okey. Sering berguna. Okey. Puan, mungkin boleh kongsikan juga ni cuti-cuti sekolah ni sesuai sebenarnya kan kalau kita nak buat aktiviti dengan anak-anak kita walaupun menjahit tapi kita nampak boleh buat bantal, boleh buat apa lagi untuk kanak-kanak lah khususnya dompet kan. Kanak-kanak. Lepas tu ampaupers, anak raya ni kan. Jadi ada ampaupers. Dan nak tahu Puan Hasniza sebenarnya memang kata berminat dalam industri pembuatan orang kata craft ini atau bagaimana? Okey, saya sebenarnya dulunya saya graphic designer. Lepas tu selepas saya berhenti kerja ada masa 2011, tahun 2011, saya lahirkan anak sulung saya. Masa tu start saya buat baby headband. Baby girl tulis masa tu. Cute-cute kan barang dia. So saya try lah buat baby headband. Saya post dekat dalam Facebook saya dengan Instagram. Lepas tu ada pula kawan yang minat juga nak order macam tu. Satu. Boleh. Okey. Sugi. Saya dah dapat sesuatu yang matching dengan baju saya. Apron yang sesuai tapi masalahnya saya tak adalah yang suka masak sangat tapi bolehlah untuk style-style. Okey, apa pun Puan Hasniza nak tunjuk
tunjukkan kepada kita hari ini macam nak buat apa tu kita nak bantal buat ya? Ya, demo untuk buat bantal peluk kanak-kanak. Zafran ni siapa? Puan Hasniza? Zafran ni customer lah. Okey, patutlah ada nama Zafran. Okey, saya kan memang pernah jugalah Puan, sebab masa kita kita ada baby kan, kita rasa macam ni comel, itu comel, tapi kita tak ada kepakaran menjahit. Kita hanya mampu macam cantiknya kita order. Tapi sebenarnya inilah yang mungkin juga menjana pendapatan kita kan. Ya. Okey. Memerlukan ketelitian. Okey, jadi kita mungkin bagi masa untuk Puan Hasniza. Dan fokus. Dia fokus. Okey, Puan Hasniza, sambil-sambil tu nak tanya boleh ke? Ya. Kita perlukan fokus tu juga. Menjahit. Okey, boleh jahit, awak tanya. Awak boleh ya? Okey. Tak, saya nak tanya. Buat bantal ni, kita tahulah kena jahit sarung bantal dan sebagainya. Kat dalam tu, biasanya dapatkan kapas tu susah ke nak dapatkan ke apa yang sebenarnya dimasukkan? Okey, yang saya masukkan tu bukan kapas tapi fiber. Ini dia. Kalau mungkin ada yang tertanya-tanya kan, kalau dulu, kalau orang kampung letak ke kabu, tapi sekarang dah modern sikit, kita letak fiber. Tengok macam tekstur dia. Ini yang Mas Aina Abdul ni, EJL tu. Oh ya. Awak yang balik kan? Oh, jadi memang senang nak dapatkan lah fiber ni. Fiber ni boleh dapat kat kedai jahitan ataupun di macam kedai-kedai yang jual bantal. Biasanya adalah jual fiber ni. Boleh dapatkan lah. Okey. Ada ke yang dah siap untuk saya tolong Puan untuk masukkan? Okey, boleh. Sambil-sambil tu kan. Kalau Sugi dia dah nak memasak, saya tak tahu nak buat apa. Awak boleh simpan lah kalau memang kita rosakkan fiber ni lah. Tapi kan satu lagi saya nak tanya, penonton di rumah tadi saya sempat, alamak kenapa sangkut? Saya sempat juga tengok benda ni. Memang sangat-sangat lembut Fatin. Awak dah sentuh ke? Ya, baby blanket. Dia memang macam sentuh je. Nak cakap mengenai pemilihan fabric pun kena best sangat. Kita tahu juga Puan kan? Okey, untuk biasanya kalau macam handmade saya akan gunakan cotton. Macam ni kain cotton bahagian depan dan belakang soft minky. Memang dia lembut dan juga tak panas. Ya, lembut dan panas, lembut dan tak panas. Dia sejuklah untuk baby, untuk kid sangat sesuai selesa. Kain soft minky memang lembut sangat. Dia macam terus nak tidur. Okey, tadi Fatin nak tolong Puan Hasniza kan? Okey, macam ni saya cuma tunjuk contoh untuk personalize bantal personalize ni. Saya jahit macam ni. Depan dia saya gunakan felt untuk nama. Okey, yang belakang ni cotton. Alright. Jadi hari ni saya nak minta Fatin dengan Sugi tolong saya. Ini bukan challenge ini memang tolong Okey, sumbat fiber. Okey, right. Ini saya punya. Okey, ini satu untuk Fatin punya. Okey. Okey. Kalau awak berpeluh Fatin, saya ada tisu untuk awak. Awak nak ke? Ada tempat tisu sekali. Tempat tisu sekali. Menariklah. Macam-macam ada. Saya berminatlah sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita duduk rumah pun kita boleh orang kata hilangkan stres. Kita kena ni dulu Awak stres First of all, kenapa awak stres? Macam ni kena snip dululah. Dah ada permintaan lah. Ada ya? Mickey Mouse ni. Mana fibernya? Ambil je kat sini. Senyap-senyap je kat telinga saya. Okey, kita nak masukkan berapa banyak tu kita selagi dia kena muat dahulu. Kena bagi gebu. Selagi dia kempis kita masukkan. Okey. So dah alihkan. Okey, boleh masukkan fiber. Awak punya tu pattern apa? Oh, Mickey Mouse. Saya punya ni macam bantal yang sangat empuk lah saya akan buat. Okey. Sebab selalunya kalau ke kabu tu makin lama makin dia dah betul macam handmade. Macam tak best. Dia kena jemur. Kalau ke kabu dia kena jemur dan dia ada macam apa orang kata? Macam agak habuk. Dulu saya gunakan kabu. Ada juga permintaan kabu sekarang ni. Depend on customer lah. Oh, okey. Tapi kan bantal ni boleh basuh ke? Macam anak-anak buat bantal busuk ke? Ada juga customer saya yang dia macam ni paling simple lah kiranya. Ada juga yang dia nak sarung. Macam ni saya bawa yang hari ni simple bantal peluk yang paling simple. So dia just masukkan fiber je dalam. Kalau kita nak basuh tak ada masalah untuk basuh dalam washing machine. Puan, ada tak macam selain daripada fiber, ada tak yang material lain yang dia macam berat sedikit? Kadang-kadang kita nak hempap atas baby punya kan, tak nak dia terkejut kan. Ini macam peluk sesuai lah untuk baby. Ada tak Puan? Oh, yang untuk hempap atas baby biasanya saya memang gunakan fiber. Kalau nak hempap. Ada orang letak kacang. Yang tu yang bin kecil tu kan. Tapi saya memang tak biasa gunakan tu. Saya nak yang berat sikit untuk pillow fight. Oh, wow. Okey Puan, dalam kita sibuk-sibuk nak letak ni, mungkin juga kita boleh kongsikan kepada penonton di mana agaknya mereka boleh jengah-jengah juga melihat craft-craft daripada Puan Haniza. Okey, untuk nak tengok produk saya, ataupun nak order, boleh tengok dekat IG saya NHA Craft, ataupun boleh terus ke saya punya Facebook.
Nur Hasniza Amanda. Ada kelas ke? Kelas. Oh, saya pun nak tanya macam berminat Betul. Oh, setakat sebelum ni saya memang ada buat kelas tapi start PKP tu saya stop buat kelas. Bolehlah buat kelas saya dengan Sugi. Oh, insya-Allah. Okey, baik. Mungkin inilah boleh anda lakukan bersama dengan anak anda. Tak ada mesin jahit, tak apa, jahit tangan je. Senang sangat. Sebab Fatin Sugi minta insya-Allah saya try. Terbaik. Terima kasih banyak-banyak Puan Hasniza. Kami nak sumbatkan kejap lagi kita akan tunjukkan hasilnya, okey? Kita mencuri rehat seketika. Kita, kembali selepas ini. Jom kita sambung. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami. Dah pun gebu. Selesai. Ya, bantak gebu Awak nak masukkan lagi sambil-sambil tu. Puan Hasniza tengah menjahit tepinya. Dah siap pun. Okey, baik Fatin. Kalau ada orang nak hulurkan wang kepada awak nak tak? Bukan nak minta hutang, nak hulurkan wang. Pasti saya nak. Awak nak? Itu rezeki kan? Rezeki kan. Jadi Hot FM nak hulur wang sebanyak RM300,000 kepada anda. Wish lain macam RM300,000. Jadi daftar nama korang sekarang di www.hotfm.audio dan ceritakan kenapa korang layak untuk menang RM300,000. Ya, dan Backpast Hot akan cabut nama anda masa live di TikTok rasmi Hot FM setiap pagi dan anda kena terus call Hot FM untuk peluang menang ke Grand Final Hot HWSP. Maksudnya kalau dah dicabut undi, nama anda cepat-cepat call, jangan lepaskan peluang. Mungkin RM300,000 tu milik anda. Kalau tak nak, boleh bagi saya dan Sugi. Okey, baik. Puan Hasniza dah siap dijahit ya tepinya. Kita orang punya boleh tolong sekali ya? Boleh. Sebab tak pandai sangatlah guna mesin. Mesin, betul kan? Mesin. Awak nak kena, awak nak kena. Okey, terima kasih atas perhatian anda hari ini. Seronok juga input-input yang diberikan dan juga mungkin sedikit sebanyak boleh membuka mata anda, membuka selepas ini berhati-hati kalau kita nak pinjamkan wang kita ataupun apa sahaja barangan-barangan kita harus tengok orang tu bagaimana dan juga dari segi undang-undang dan juga dari sudut agama. Betul. Saya tengok FM kat depan kata saya angkat bantal ni macam baby, betul lah nama dia. Nama dia Afia. Jadi baby. Okey, baik. Sampai di sini sahaja siaran hari ini dan WHO akan kembali esok dengan satu lagi topik, fail mahkamah. Dari fail mahkamah, sabar atau bubar. Ini maksudnya Sugi? Ada kaitannya dengan rumah tangga saya rasa. Jadi apa pun anda kena terus bersama dengan kami esok bersama dengan rakan-rakan kami yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Pillow fight. Tapi awak punya tak jahit lagi. Kata bang. Mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.